Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 24 Oktober 2019, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah menjatuhkan hukuman mati mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan ke atas seorang wanita dan dua rakannya selepas didapati bersalah atas pertuduhan membunuh seorang lelaki 3 tahun sebelum itu walaupun mayat mangsa tidak ditemui sehingga hukuman dijatuhkan. Mengikut pertuduhan, Siti Nur Asiah Abdul Wahab berusia 28 tahun dan Muhammad Zulhiami Mat Darus berusia 33 tahun didakwa bersubahat bersama Muhammad Rahmat Nazaruddin berusia 25 tahun membunuh Muhammad Fairul Hakimi Mokhtar di antara pukul 12.30 tengah malam hingga 1 pagi pada 29 Ogos 2016. Perbuatan itu dilakukan di sebuah pangsapuri di Jalan Datuk Yusof Shahbuddin 3, Taman Sentosa, Kelang. Muhammad Rahmat pula didakwa membunuh Muhammad Fairul Hakimi pada pukul 4 pagi di lokasi dan hari yang sama. Secara umumnya, sekiranya tiada mayat ditemui dalam kes pembunuhan, maka agak sukar membuktikan pembunuh bersalah. Ini mendorong pembunuh membuang ataupun melupuskan mayat dalam apa cara sekalipun supaya tiada bukti yang mensabitkannya boleh ditemui. Merujuk kes pembunuhan Muhammad Fairul Hakimi, seramai 12 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan dan 41 eksibit dikemukakan. Saksi ketujuh memberitahu bahawa dia ternampak mangsa dalam keadaan terbaring, rebah menggelupur dan juga nampak darah di lantai serta dinding akibat pukulan oleh Muhammad Rahmat. Saksi juga memaklumkan bahawa sebelum mangsa pengsan, saksi ternampak Siti Nur Asiah dan Muhammad Rahmat berbincang dan Siti Nur Asiah mencadangkan mayat dibungkus dengan tilam. Muhammad Rahmat memberitahu saksi dia memukul mangsa atas upah duit yang ditawarkan oleh Siti Nur Asiah. Keterangan dari saksi ketujuh adalah fakta persoalan kerana keterangan itu secara langsung memaklumkan hakim akan apa yang telah berlaku. Mahkamah memutuskan bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Menurut mahkamah, pembelaan ketiga-tiga tertuduh menerusi keterangan bersumpah dalam kandang saksi juga berbentuk rekaan dan tidak munasabah. Namun baru-baru ini tular di media massa bahawa ketiga-tiga pelaku dalam pembunuhan mangsa ini telah dibebaskan oleh Mahkamah Persekutuan. Lebih memilukan hati yang mengikuti kes ini selain keluarga mangsa amat terasa apabila media menyiarkan tangisan kegembiraan mereka ini, sedangkan tangisan rasa kehilangan insan yang disayangi masih lagi dirasai oleh keluarga mangsa. Lalu, mengapa Mahkamah Persekutuan boleh membebaskan mereka sedangkan Mahkamah Rayuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi? Mari ikuti kisah bagaimana kes pembunuhan mangsa bermula. Mangsa Muhammad Fairul Hakimi Mokhtar dilaporkan hilang sejak 29 Ogos 2016 selepas bapanya Mokhtar Tan menghantarnya ke stesen bas Raub untuk ke Kuala Lumpur bagi mencari kerja dan menemui teman wanitanya itu yang juga ibu tunggal. Ibu mangsa Nur Fauziah berkata dia pada mulanya tidak bersetuju dengan kemahuan anaknya untuk ke Kuala Lumpur bagi menemui teman wanitanya itu buat kali pertama. Untuk maklumat, teman wanitanya adalah suspek wanita di dalam kes ini, Siti Nur Asiah. Ibu mangsa bimbang perkara buruk berlaku kerana anaknya itu seorang yang lurus dan mudah percaya kata orang selain buta mata sebelah kiri selepas terbabit kemalangan ketika berusia 12 tahun. Bagaimanapun, kerana tidak mahu anaknya berkecil hati, ibu mangsa memberikan keizinan untuknya ke Kuala Lumpur dengan syarat dia menghubungi keluarga untuk memaklumkan keadaan dan lokasinya sebaik tiba di sana. Anak ketujuh daripada 8 beradik itu yang sepatutnya bermalam di rumah abangnya di Kelang, Selangor sebaik tiba di ibu kota. Namun abangnya memaklumkan yang mangsa tidak tiba di rumahnya pada hari yang dijanjikan, malah telefon bimbitnya juga gagal dihubungi. Keluarga mangsa kemudian membuat laporan kepada pihak polis. Selain mereka secara peribadi berusaha mencari mangsa, polis kemudian mendapat maklumat tentang pertemuan mangsa bersama teman wanitanya yang akhirnya menjurus kepada penangkapan beberapa orang suspek yang dipercayai terlibat di dalam kes ini termasuk teman wanita mangsa. Akhirnya, 3 suspek berjaya didakwa di mahkamah atas pertuduhan bersubahat membunuh mangsa dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati.
Pada 26 Oktober 2023, Mahkamah Persekutuan telah membebaskan 3 sahabat itu. Satu berita yang telah mengejutkan orang ramai dan ada yang mempersoalkan bagaimana ianya boleh berlaku dan apakah ia keadilan yang sebenar. Panel 3 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama-sama Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidin Muhammad Diah dan Datuk Abu Bakar Zais sebulat suara membenarkan rayuan ketiga-tiga perayu Muhammad Zulhiami Mat Darus, Siti Nur Asiah Abdul Wahab dan Muhammad Rahmat Nazaruddin untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan Mahkamah Rayuan yang sebelum ini mensabitkan mereka dengan hukuman mati atas pertuduhan itu. Perayu menimbulkan beberapa isu dan hakim mendapati isu utama adalah sama ada perayu dinafikan hak perbicaraan adil. Selepas mendengar hujah perayu dan pendakwa raya serta meneliti alasan kehakiman dan rekod rayuan, hakim berpuas hati keseluruhan perbicaraan berlangsung dengan tidak menepati undang-undang. Ketiga-tiga mereka sudah dipenjara selama 7 tahun sejak 2016. 3 sahabat itu merayu keputusan Mahkamah Rayuan pada 14 April 2022 yang mengesahkan sabitan dan hukuman gantung diputuskan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 24 Oktober 2019. Pada asalnya, Muhammad Zulhiami dan Siti Nur Asiah didakwa bersubahat bersama Muhammad Rahmat membunuh Muhammad Fairul Hakimi berusia 21 tahun antara jam 12.30 tengah malam hingga jam 1 pagi pada 29 Ogos 2016 di sebuah pensepuri di Jalan Datuk Yusof Shahbuddin 3, Taman Sentosa, Kelang. Muhammad Rahmat turut didakwa membunuh Muhammad Fairul pada jam 4 pagi di lokasi dan hari yang sama. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Abdul Halim Ahmad meminda pertuduhan pada akhir kes pendakwaan iaitu masa dan tarikh kejadian pada jam 4 pagi 30 Ogos 2016 manakala tempat kejadian masih sama. Mereka dituduh mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Hal ini memprejudiskan perayu mengakibatkan sabitan tidak selamat, jadi hakim membenarkan ketiga-tiga perayu dilepas dan dibebaskan. Sebaik mendengar keputusan itu, Muhammad Zulhiami dan Muhammad Rahmat dilihat berpelukan di kandang tertuduh manakala Siti Nur Asiah yang terkejut turut mengalirkan air mata. Mangsa dalam kejadian bunuh itu adalah teman lelaki baru kepada Siti Nur Asiah manakala saksi pendakwaan ketujuh Zairul Nuraidi Syahidin adalah bekas teman lelaki wanita itu. Peguam Datuk Gitan Ram Vincent mewakili Siti Nur Asiah, Kit Sen Fung mewakili Muhammad Zulhiami dan Fahri Azad mewakili Muhammad Rahmat. Manakala Timbalan Pendakwa Raya Parvin Hamidah Muhammad Kaja dan Aida Khairuladin Azli mewakili pihak responden. Terdahulu, pasukan pembelaan menghujahkan hakim bicara Mahkamah Tinggi meminda butiran pertuduhan tanpa memaklumkan kepada peguam maupun ketiga-tiga tertuduh menyebabkan 3 sahabat itu membela diri terhadap pertuduhan asal. Kitson berkata pindaan itu hanya disedari pihak pembelaan selepas meneliti rekod rayuan pada peringkat Mahkamah Rayuan. Hakim bicara sepatutnya memaklumkan bahawa butiran pertuduhan diubah dan anak guam membela diri terhadap pertuduhan pindaan, namun perkara itu tidak dilakukan. Kegagalan hakim bicara memaklumkan pindaan itu menafikan hak anak guamnya mendapat perbicaraan adil atau mengemukakan pembelaan alibi ketika membela diri. Dibebaskan dari pertuduhan kerana kesilapan pemindaan butiran pertuduhan tidak bermaksud yang bukan mereka melakukan pembunuhan ini. Mahkamah Allah pasti menunggu pelaku yang membunuh mangsa. Sekian.